013-663-6969. Berjuang semangat usaha. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dan juga rakan tugas Mona Jasman. Untuk waktu ini kita berada di rancangan Islam Agamaku di Konti IKIM. Kita ada Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib untuk kita bincang dengan tajuk Sinar Hidayah melalui Perbandingan Agama. Alhamdulillah, dan kita dah mengetahui tentang ilmu perbandingan agama ini bukan ilmu baru dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dah ada Dan dah. alhamdulillah kita di negara Malaysia ini yang kita merupakan multiracial, multi-religious country. Mungkin kita nak tahu lah juga, Datuk, bagaimana dengan ilmu perbandingan agama ini dapat keharmonian hidup dalam masyarakat kita di sini. Bagaimana? Ya, terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq. Negara kita adalah negara multiracial dan juga multi-religious country. Ada berbilang bangsa, ada bilang agama. Bagaimana ilmu perbandingan agama ini dapat memupuk keharmonian di antara penduduk yang ada di negara kita. Apabila kita sebutkan keharmonian ini, bukan berarti hari ini kami sembah Tuhan kamu, hari esok kita sembah Tuhan kami. Bukan itu. Seperti mana yang ditawarkan oleh orang Arab pada Nabi Muhammad SAW. Di mana Al-Quran menjelaskan, Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi. Tiada yang lebih tinggi pada itu. Cumanya, apa yang saya jelaskan untuk kita memupuk keharmonian ini ialah ada beberapa perkara yang kita boleh bekerjasama dengan agama-agama lain. Dalam bidang akidah, Allah SWT jelaskan bahawa tidak ada paksaan seorang untuk menerima agama Islam. Kita wajib sampaikan dakwah pada mereka, tapi terpulang pada mereka untuk menerima Islam ataupun tidak. Ya? La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk mereka menerima Islam. Namun demikian, tanggungjawab kita untuk menyampaikan kebenaran. Dalam masa yang sama, ada beberapa perkara yang kita boleh bekerja sama di antara agama ini. Contohnya, DJ Syafiq, DJ Mona, kita ada masalah sosial yang kita hadapi bersama. Ambil contoh, masalah LGBT. Ambil contoh. Ini masalah sosial. Yang kita boleh bekerjasama dalam semua agama. Islam mengharamkan untuk seorang itu lelaki-lelaki berperwatakan seperti mana wanita. Demikian juga satu benda yang mungkin ramai yang tidak mengetahui. Dalam Bible juga sendiri ada menyatakan bahawa larangan untuk melakukan hubungan sesama lelaki dan sama wanita. Mungkin boleh rujuk dalam Leviticus chapter yang ke-18 ayat 22 hingga ayat 23, di mana Bible ada menjelaskan bahawa no man is to have sexual relation with another man. Seorang lelaki tidak boleh melakukan hubungan intim bersama dengan lelaki yang lain. Demikian juga dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat 12 hingga ayat 14. Di mana Bible secara jelas menyatakan bahawa if a man has sexual relation with another man, they have done a disgusting thing. Sekiranya ada mana lelaki yang melakukan hubungan intercourse sesama lelaki lain, ataupun setengah terjemahan sebutkan homoseksual dengan lelaki lain, mereka telah melakukan perbuatan yang terkutuk. Both of them shall be put to death. Dan kedua-duanya perlu jatuhkan hukum bunuh. Saya nak gambarkan bahawa perkara yang sama ada dalam kitab Bible, ada dalam Al-Quran. Berarti dalam hal ni kita boleh bekerjasama untuk mengatasi masalah LGBT. Demikian juga dalam negara kita yang heboh sekarang ni, banyak aksiden yang berlaku disebabkan orang mabuk ketika memandu kan. Ya, dalam Al-Quran sejelas banyak hadis dan juga Al-Quran yang mengharamkan tentang minum arak. Tapi tahukah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar sekalian, bahawa dalam Bible terdapat banyak ayat yang menyatakan bahawa arak adalah haram, tak boleh diminum. Ya, mungkin kita boleh rujuk dalam Bible, dalam Leviticus chapter yang ke-10, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-9 secara terang dijelaskan, kamu dihalang untuk minum wine atau beer.
Ya. Dalam Judge chapter yang ke-13 ayat 4 hingga ayat 14. Ayat yang keempat saya secara terang dijelaskan, take care not to drink any wine or beer or eat any forbidden food. Ambil beratlah wahai Bani Israel, janganlah kamu minum wine ataupun beer ataupun makan benda yang diharamkan oleh Tuhan. So pada sini jelas bahawa Bible menyatakan bahawa arak adalah diharamkan. Jadi bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini? Kita boleh bagi kepada orang ramai bahawa kitab-kitab suci Al-Quran, kitab Bible mengharamkan arak. Jadi sepatutnya sebagai seorang yang berfikiran waras, kita perlu menjauhkan diri daripada minum arak supaya tidak berlakunya kemalangan yang disebabkan oleh orang yang mabuk minum arak dan sebagainya. Ini di antara contoh bagaimana kerjasama yang boleh kita pupuk bersama dengan agama lain dalam berhadapan dengan masalah sosial dan masalah negara yang kita boleh bekerjasama. Ya, mungkin kalau ada soalan yang lain boleh kita jawab di Syafiq. Betul, kita juga mendapat soalan di talian WhatsApp konti kita 01129004. Ada yang bertanya pendapat nak tanya pendapat Datuk. Okey. Saya pernah terbaca suatu ketika Umar radhiyallahu anhu pernah cuba untuk membaca kitab Taurat, tetapi Nabi SAW melarang beliau. Jika ia benar, apakah implikasi perkara ini terhadap usaha-usaha dalam bidang perbandingan agama? Terkadang ada risau juga ia memurtadkan umat Islam itu sendiri. Pendapat Datuk? Okey. Untuk makluman, hadis ini adalah hadis sahih. Daripada awal dakwah Islam, ketika mana wahyu sedang turun, umat Islam disibukkan dengan Al-Quran. Sayyidina Umar membawa kitab Taurat pada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu merah padma muka Rasulullah SAW. Ketika mana Umar membacakan pada Nabi kitab Taurat. Dan Rasulullah SAW menegah Umar untuk membaca kitab Taurat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalaulah Musa masih hidup ketika ini, nasya dia tiada jalan yang lain melainkan dia akan ikut aku, iaitu ikut ajaran Al-Quran. Dalam menafsirkan hadis ini, ramai para ulama menyatakan bahawa ini adalah peringkat awal dakwah Islam. Di ketika mana para sahabat disibukkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan ketika itu, para sahabat juga Rasulullah tidak benarkan untuk menulis hadis-hadis Nabi ketika itu supaya fokus dalam penulisan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Namun tidak lama selepas itu, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis-hadis Nabi. Di mana Rasulullah SAW sebutkan, "Uktubu anni, tulislah padaku hadis-hadis ini." Namun peringkat awal dakwah ketika mana Al-Quran masih turun, Rasulullah minta para sahabat untuk fokus baca Quran sahaja. Dan para ulama dalam menafsirkan hadis ini juga menyatakan, contohnya Imam Nawawi menyatakan diharamkan bagi umat Islam untuk membaca buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan agama-agama lain, dibimbangi akan merosakkan iman mereka. Namun pengecualian diberikan kepada mereka yang memang berada dalam bidang tersebut untuk kita mengetahui kitab-kitab mereka, terutamanya dalam bidang perbandingan agama. Oleh kerana Al-Quran menggalakkan kita, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Bagaimana kita nak berdebat dengan mereka tanpa kita mengetahui kitab-kitab mereka? Sebab itulah satu ketika berlaku zaman Nabi, seorang Yahudi yang melakukan perzinahan dan dia tahu hukum berzina ialah rajam. Dia kata, "Wahai Muhammad, aku tidak mau dihukum dengan kitab Al-Quran. Aku nak dihukum dengan kitab Taurat." Nabi pun setuju. Dan Yahudi ini membawa kitab Taurat dan ditunjukkan kitab Taurat pada Nabi dan ditutup ayat yang berkaitan dengan rajam. Tapi Nabi tahu. Dan Nabi minta, "Wahai Yahudi, angkat tangan kamu." Dan dia minta Sayyidina Ali bacakan ayat tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahawa orang yang melakukan perzinahan perlu dijatuhkan hukum mati. So, dari sini bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menjatuhkan hukuman ataupun berbicara dengan orang Yahudi sekiranya maklumat itu tidak ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menggambarkan keperluan untuk kita mengetahui tentang kitab-kitab mereka. Namun demikian, Rasulullah SAW memberi guideline. La tusaddiquhu wala tukadzibu. Jangan kamu nafikan dia, takut-takut dia benar. Jangan kamu benarkan dia, takut-takut dia salah. Whatever selari dengan Al-Quran kita terima. Dan apa yang Al-Quran diam, kita berhenti tawakuf setakat itu. Contoh yang mudah kalau ada masih sikit, selalu
dalam majlis kahwin kita dengar ustaz-ustaz, imam-imam baca doa, ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah mempelai ini seperti mana kau satukan di antara Adam dan Hawa, Ibrahim dan Sarah, Yusuf dan Zulaikha, kan? Perkahwinan di antara Yusuf dan Zulaikha ini tidak ada nas Al-Quran dan hadis. Ia hanyalah daripada sumber Israiliyat. Sudah itu berpegang pada hadis Nabi tadi, lebih baik kita tawakuf. Jangan kita sebutkan Zulaikha berkahwin dengan Nabi Yusuf. Takut-takut dia tak betul. Dan jangan juga kita nafikan. Takut-takut dia benar. Lebih baik kita diam saja. Ya. So, kita berpegang pada hadis Nabi. La tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jangan kamu nafikan dia dan jangan kamu benarkan dia. Itu. Masya Allah, itu ya. Kalau kita dapat tahu dengan lebih banyak ilmu, insya-Allah kita pun akan lebih bersiap sedia kan untuk menjawab persoalan-persoalan, dan juga insya-Allah itu pun sebagai bekalan kepada kita untuk memantapkan lagi akidah, lagi banyak tahu tentang ilmu Al-Quran ini, insya-Allah lebih kukuh iman kita ya. Kita dah sampai di hujung pertemuan tadi Datuk, masya-Allah kan. Ada masa kita akan jumpa lagi untuk minggu depan, insya-Allah kita masih lagi menjadualkan Datuk. Okey, untuk sepanjang Mac ni insya-Allah Datuk akan bersama dengan kita lagi, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Mungkin tinggal sedikit masa lagi Datuk untuk kata-kata terakhir daripada Datuk, silakan. Ya, terima kasih DJ Syafiq dan DJ Mona. Sama-sama. Dalam kita membicarakan tentang ilmu perbandingan agama ini, Islam menggalakkan kita untuk kita mengetahui agama yang lain, bukan tujuan untuk kita ikut agama tersebut. Dan inilah yang disebutkan oleh dalam kaedah fiqh, disebutkan oleh para ulama, araftu syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk ikut keburukan, walakin sebaliknya untuk mencegah aku daripada terjebak ataupun terlibat dalam keburukan. Jadi kita mengetahui tentang agama-agama lain bukan nak ikut agama tersebut, tapi menyebabkan perisai pada diri kita agar kita tidak terjebak dalam kesalahan ataupun kesesatan yang telah pun digariskan oleh syariat Islam itu sendiri. Masya Allah, itu dia guideline dah ada, orang kata model ataupun satu rujukan dah ada. Al-Quran itu dah mencukupi, insya-Allah. Sama-sama kita baca, hayatinya dan juga disokong dengan hadis. Apa yang baginda Nabi Muhammad SAW lakukan, itulah pegangan kita pada hari ini. Terima kasih Datuk atas ingatan dan juga ilmu curahan pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang masih bersama kami. Terus setia bersama kami dan terus setia bersama destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM.